الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, pertama sekali saya mengucapkan Ramadan Karim, selamat berpuasa kepada semua penonton-penonton yang sedang mengikuti kupasan buku secara online pada malam ini. InsyaAllah dalam kesempatan yang ringkas pada malam ini, sekira-kira 30 minit, saya akan mengupas sebuah buku yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, iaitu buku yang bertajuk Mukhtasar Tarikh Al-Harakatil Islamiyah di Malaysia. Sebuah buku yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di dalam bahasa Arab, iaitu menjelaskan tentang sejarah perkembangan gerakan Islam di negara kita Malaysia. Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk melihat kandungan buku ini, marilah kita terlebih dahulu berkenalan dengan pengarang, iaitulah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Sebagaimana yang kita maklum, beliau adalah merupakan Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS yang telah terlibat dengan gerakan Islam semenjak usianya remaja lagi, iaitu sekitar tahun 1960-an, di mana Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah terlibat dengan Dewan Pemuda PAS sebelum beliau melanjutkan pengajian di Universiti Islam Madinah dan kemudiannya di Universiti Al-Azhar Mesir. Apabila beliau melanjutkan pengajian di Universiti Islam Madinah dan juga di Universiti Al-Azhar Mesir, beliau telah terlibat secara langsung dengan pentarbiahan gerakan Islam Al-Ikhwanul Muslimun dan dipimpin oleh murabbi-murabbi daripada Al-Ikhwanul Muslimun yang merupakan di antara pimpinan-pimpinan dan para ulama yang tersohor. Antaranya seorang ulama yang besar daripada Syria, iaitulah Syekh Said Hawa, yang menulis banyak kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam. Begitu juga dengan Syekh Muhammad Al-Khatib, yang merupakan di antara murabbi kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang.
sehingga menyebabkan Tuan Guru Haji Abdul Hadi ini mempunyai rangkaian dan pengalaman yang luas berkaitan dengan gerakan Islam, bukan hanya di peringkat serantau Asia Tenggara, tetapi juga beliau terlibat secara langsung dengan gerakan Islam di Timur Tengah. Berdasarkan kepada keterlibatan beliau di dalam gerakan Islam ini, sama ada di peringkat dalam negara ataupun di peringkat global, maka sudah selayaknya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang menulis dan mengupas tentang sejarah gerakan Islam khususnya di tanah air. Apatah lagi kalau kita melihat gerakan Islam di tanah air ini dengan bumi Terengganu khususnya Masjid Rusila adalah merupakan suatu perkaitan yang sungguh rapat. Masjid Rusila ini ataupun negeri Terengganu ini adalah tempat berkumpulnya pejuang-pejuang kemerdekaan untuk memerdekakan semenanjung tanah Melayu daripada cengkaman penjajah. Di sinilah lahirnya ramai tokoh-tokoh seperti Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, pejuang-pejuang kemerdekaan daripada Pahang yang berkumpul di Terengganu. Di antaranya ialah Tok Gajah, Mat Kilau dan sebagainya. Di sinilah juga lahirnya cabang dan cawangan kepada syarikat Islam, iaitu cabang di Terengganu. Dan di sinilah di antara kubu yang kuat kepada gerakan Islam, Islam Malaysia PAS. Dengan pengalaman yang luas ini, maka Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selayaknya menulis tentang perkembangan gerakan Islam Malaysia. Di antara tujuan kitab ini dihasilkan, khususnya ditulis dalam bahasa Arab, adalah untuk memberi penjelasan dan penerangan kepada jaringan gerakan Islam sedunia tentang gerakan Islam di Malaysia. Kerana ada di kalangan pimpinan-pimpinan gerakan Islam sedunia ini, mereka kabur dengan apa yang sedang berlaku di Malaysia. Khususnya ramai dari kalangan pimpinan-pimpinan, masuklah pimpinan-pimpinan tertentu yang begitu rapat dengan Amerika, mempunyai hubungan dengan pemuka-pemuka Zionis di Amerika, bahkan mempunyai rangkaian dengan gerakan yang berkaitan dengan Rothschild dan juga Rockefeller, iaitulah rangkaian Illuminati dan juga rangkaian Zionis, di mana beliau ini antaranya dilihat oleh sesetengah pimpinan gerakan Islam di sebelah timur tengah sana sebagai pimpinan Islam. Mereka menganggap ia adalah merupakan pimpinan Islam. Sedangkan kita tahu bagaimana pegangan dia, sikap bermuka-muka dia dan seumpamanya. Kemudian buku ini juga penting untuk memberi penerangan kepada masyarakat Islam di luar sana, khususnya pemimpin-pemimpin gerakan Islam di Timur Tengah, iaitu tentang perkembangan Islam di Malaysia dan bagaimana kedudukan Islam yang ada di negara ini, bagaimana peranan yang dimainkan oleh gerakan Islam, wakil yang berbeza dengan wakil yang ada di tempat-tempat yang lain.
bagaimana kedudukan Islam yang merupakan di antara kedudukan yang penting di dalam perlembagaan Malaysia yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Dan bukan itu sahaja, akar umbi yang kuat yang membina negara Malaysia ini tidak lari daripada Islam. Sama ada yang membentuk politik, budaya, sosial masyarakat ini di mana Islam memainkan peranan yang penting. Secara tidak langsung ia menjelaskan suatu suasana konteks yang berbeza di antara Islam dan gerakan Islam di Malaysia dengan Islam dan gerakan Islam di tempat-tempat yang lain. Muslimin muslimat, para penonton yang dihormati sekalian. Buku ini dimulai dengan menjelaskan tentang bagaimanakah kedatangan Islam di Malaysia ataupun rantau Asia Tenggara ini. Ianya termasuklah mengemukakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ketamadunan Islam, dengan erti kata Islam dan juga kerajaan Melayu Islam. Di antaranya Kesultanan Melaka yang merupakan di antara suatu kesultanan yang sangat penting, menjadi asas kepada pembentukan perundangan termasuklah undang-undang yang ada pada hari ini dan menjadi asas kepada pembentukan politik negara kita. Itulah negara yang meletakkan Islam sebagai dasar utamanya, iaitu perkara 3 dalam perlembagaan. Bahkan juga sistem politiknya yang berasaskan kepada kesultanan. Ada 9 orang sultan di negara ini yang bergilir-gilir menjadi yang di-Pertuan Agong. Di mana peranan sultan ini adalah untuk menjaga agama. Yang menjadi penjaga, harisun, menjadi penjaga kepada agama. Jadi buku ini menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang Islam di Malaysia. Dari segi sejarahnya, dari segi akar umbinya. Supaya ia dapat dimengertikan oleh pembaca-pembaca bahawa Islam ini telah bertapak dengan kukuh. Walaupun ada usaha-usaha yang dilakukan oleh penjajah dan juga anak didik penjajah untuk menggugat Islam, tetapi Islam ini semakin kukuh. Kerana akar umbi dia yang begitu lama, sekira-kira sampainya Islam ke tanah Melayu ini ataupun di Kepulauan Melayu, ada yang menyatakan telah sampai di zaman para sahabat. Para sahabat lagi Islam telah sampai di tanah Melayu. Dengan adanya beberapa catatan-catatan dan juga penulisan-penulisan, antaranya ada yang melaporkan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana dia berkunjung ke China melalui jalan laut ataupun laluan sutera laut, dia telah singgah menanjung tanah Melayu. Itu di antara latar belakang perkembangan Islam yang ada diceritakan dalam buku ini, khususnya berkaitan dengan kepentingan Kesultanan Melaka, peradaban Islam yang menjadi teras kepada pembinaan budaya, adat dan juga sistem politik masyarakat Melayu sehinggalah mencapai kemerdekaan. Kemudian di era penjajahan dijelaskan pula tentang bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para ulama untuk menuntut kemerdekaan. Di mana para ulama ini merekalah golongan yang pertama tampil. Di antaranya kalau kita melihat tokoh-tokoh seperti
Tok Janggut, Tuan Guru Haji Rahman Munas, iaitulah merupakan di antara tokoh pejuang kemerdekaan di negeri Kelantan. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, kemudian Mat Kilau Tok Gajah, Datuk Maharaja Lela, Tok Siamang Gagap dan sebagainya. Mereka ini adalah merupakan di antara ulama-ulama tradisional, ulama-ulama yang berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Dan ini menjadi asas yang penting kepada perjuangan kemerdekaan yang dimulakan oleh para ulama. Dan perlu dilihat tokoh-tokoh awal yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Di antaranya Tok Janggut adalah antara tokoh-tokoh yang mereka ini berfikiran global pada waktu itu. Mereka melihat tentang isu ataupun konflik yang berlaku di dalam kerajaan Osmaniyah apabila ada usaha-usaha yang dilakukan khususnya oleh penjajah British untuk merongkaikan dan memecah belahkan empayar kerajaan Islam Osmaniyah sebagaimana yang berlaku dalam perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 diikuti dengan perisytiharan ataupun Balfour Declaration, perisytiharan Balfour yang mana ada suatu komitmen yang diberikan oleh Britain ataupun kerajaan Britain pada waktu itu yang merupakan kuasa besar untuk menyerahkan bumi Palestin kepada Israel, kepada bangsa Yahudi. Perkara ini diketahui dan dimaklumi oleh pejuang-pejuang kemerdekaan. Salah seorang daripada guru penting kepada ramai para ulama yang menuntut di Timur Tengah ialah Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani ini mempunyai hubungan yang rapat dengan kerajaan Islam Osmaniyah. Kemudian berlaku kebangkitan generasi kedua para ulama, iaitu di antaranya dengan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kaum muda. Walaupun berlaku perselisihan dari segi khilaf berkaitan dengan perkara-perkara furuk pada tahun 1930-an, tetapi kumpulan sama ada kaum tua dan kaum muda ini akhirnya mereka boleh duduk bersama untuk memperjuangkan kemerdekaan. Generasi seperti Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir dan sebagainya, mereka ini adalah golongan yang juga turut berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Bahkan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini sebagaimana yang kita maklum adalah merupakan bukan hanya pejuang dalam konteks negara Malaysia, bahkan dia menyuarakan banyak perkara-perkara yang penting berkaitan dengan penjajahan Britain diikuti dengan pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Latar belakang Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini menjelaskan tentang bagaimanakah beliau ditangkap, dipenjarakan, bahkan beliau tulis tentang sokongan terhadap perjuangan umat Islam Palestin menentang penjajahan British dan juga Israel. Sehinggalah membawa kepada penubuhan PAS tahun 1951 yang merupakan di antara mata rantai kepada gerakan Islam yang telah wujud sebelumnya, iaitulah Hizbul Muslimin yang ditubuhkan pada tahun 1948 yang kemudian diharamkan oleh British. Bahkan Hizbul Muslimin ini ada kaitan dengan pejuang-pejuang kemerdekaan sayap
agama yang ada dalam Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM. Di mana ada sayap agamanya, di mana sayap agama ini mereka memperjuangkan negara Malaysia ataupun memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu yang mestilah ditadbir mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini ada kaitan dengan pejuang-pejuang kemerdekaan sebelumnya. Sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, antaranya Tok Janggut, antaranya Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong dan sebagainya. Kemudian kewujudan PAS ini, ia telah menjadi sebagai asas yang penting kepada perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Dan bukan setakat itu, telah meletakkan suatu asas yang penting dalam perlembagaan persekutuan. Apabila PAS terlibat antaranya menghantar memorandum kepada Suruhanjaya Red memasukkan Islam sebagai agama persekutuan, bukan agama rasmi, tetapi Islam adalah the religion of the federation, agama persekutuan. Persekutuan itu bermaksud negara Malaysia. Negara Malaysia. Jadi Islam adalah agama kepada negara Malaysia. Tidak ada istilah sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Sekiranya kita melihat perlembagaan persekutuan, tidak ada istilah official religion ataupun agama resmi dalam perlembagaan persekutuan. Yang ada ialah Islam is the religion of the federation. Islam adalah agama persekutuan. Ia adalah suatu kejayaan yang penting kepada gerakan Islam, khususnya PAS dan juga pejuang-pejuang kemerdekaan apabila meletakkan Islam sebagai asas kepada perlembagaan kita. Negara Malaysia dasarnya ialah Islam. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang kita maklum, meskipun kalimah yang tertulis di atas perlembagaan itu menyebut Islam adalah agama persekutuan, wujudnya tafsiran-tafsiran yang berbau sekular di awal kemerdekaan kita. Ada golongan politik dan golongan perundangan yang menafsirkan Islam sebagai agama persekutuan itu sebagai tafsiran sekular, iaitulah Islam hanyalah agama upacara ataupun ceremonial religion. Sedangkan makna Islam agama persekutuan itu lebih luas. Sebagaimana yang diperjuangkan oleh PAS, iaitulah Islam itu mestilah ditafsirkan dengan ad-din, iaitulah Islam sebagai cara hidup yang menyeluruh, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Maka dengan sebab itulah di awal kemerdekaan itu PAS telah menghadapi suatu tekanan pertembungan dengan golongan sekular, iaitu pada tahun 19 akhir 1950-an dan awal 1960-an, di mana berlakunya pertembungan di antara ideologi sekular dengan apa yang dibawa oleh gerakan Islam PAS, sehinggalah pertembungan itu menjadi begitu sengit dan tajam. Bahkan kalau kita melihat, bukan hanya di Malaysia, di dunia sebelah Timur Tengah pun berlaku pertembungan ini. Bahkan lebih meruncing daripada apa yang berlaku di negara kita. Umpamanya di Mesir, pada tahun 1960-an ini berlaku pertembungan di antara Al-Ikhwanul Muslimun, khususnya apa yang dibawa oleh almarhum Said Qutb, di mana almarhum Said Qutb ini mahu membersihkan
fikrah dan pemikiran umat Islam daripada anasir-anasir sekularisme. Sehinggalah ia telah menghadapi tekanan yang kuat, di mana pimpinan-pimpinan Al-Ikhwanul Muslimun pada tahun 1960-an ini mereka ditangkap beramai-ramai oleh rejim Jamal Abdul Nasir. Kemudian Syed Qutb sendiri telah pun dihukum bunuh. Jadi berlaku pertembungan itu bukan hanya di Mesir, bahkan berlaku juga di Malaysia, di mana adanya suatu konflik pertembungan yang runcing, yang tajam di antara gerakan Islam dengan pendukung-pendukung sekular. Walau bagaimanapun, kebijaksanaan pimpinan-pimpinan gerakan Islam PAS pada waktu itu tidak menyebabkan berlakunya pertembungan sehingga meruntuhkan masyarakat Malaysia ataupun sehingga berlakunya suatu keruntuhan ataupun mafsadah yang lebih besar, di mana pimpinan gerakan Islam ini telah mengambil pendekatan-pendekatan yang bijaksana. Di antara pendekatan yang bijaksananya ialah apabila berlakunya darurat, berlakunya konflik perkauman pada tahun 1969, di mana gerakan Islam telah mengambil pendekatan untuk mewujudkan penyatuan ke arah untuk menyatu padukan, mengintegrasikan negara ini menjadi sebuah negara, kembali kepada sebuah negara yang aman, di mana PAS pada waktu itu telah menyertai Mageran, kemudian terlibat secara langsung untuk merangka prinsip-prinsip rukun negara, arah membentuk perpaduan nasional ataupun integrasi nasional. Kemudian PAS telah menyertai kerajaan campuran dengan perikatan pada tahun 1970, di mana PAS telah menyertai kerajaan campuran. PAS perikatan, di mana perikatan pada waktu itu hanya ada 3 parti, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 73, PAS telah menubuhkan bersama-sama dengan parti-parti yang lain, termasuk UMNO, MCA dan sebagainya, menubuhkan Barisan Nasional. Bahkan ada fakta sejarah yang menyatakan lambang dacing itu adalah diusulkan oleh PAS. Ada yang menyatakan sedemikian. Jadi gerakan Islam ini, kalau kita lihat daripada awal penubuhannya, memperjuangkan kemerdekaan, menjadi kumpulan pendesak supaya merdeka itu di atas nama Islam, kemudian berlaku pertembungan dengan golongan sekular, kemudian PAS bersama-sama dengan kerajaan, membentuk kerajaan. Dalam pilihan raya tahun 1974, PAS telah menyertai kerajaan Barisan Nasional, diberi beberapa amanah, antaranya Menteri Luar Bandar, Menteri Tanah dan Luar Bandar, dan juga beberapa pos yang lain. Sehinggalah berlakunya penyingkiran PAS tahun 1978. Kemudian PAS bersendirian menjadi parti yang membina semula keruntuhan. Kalaulah tahun 78 itu dianggap keruntuhan seketika kepada PAS ataupun keruntuhan sementara kepada PAS, kemudian PAS membina semula, disertai dengan golongan-golongan muda yang pada waktu itu ada dalam Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, di mana mereka telah menyuntik generasi pimpinan-pimpinan muda untuk menyertai PAS. Dan ini merupakan fakta sejarah, di mana mereka ini kemudiannya telah menjadi pimpinan-pimpinan utama PAS. Di antaranya almarhum Ustaz Fadil Nur, di antaranya Ustaz Nakhani Ahmad, di antaranya Tuan Haji Said Ibrahim dan sebagainya. Mereka ini telah membina semula PAS, dan pada tahun
82, PAS mengambil pendekatan yang lebih ketat ataupun pendekatan yang lebih serius ke arah membina generasi pendukung-pendukung PAS melalui tarbiyah secara langsung yang dibuat sendiri oleh PAS, penubuhan lajnah tarbiyah dan latihan pimpinan. Kemudian PAS terlibat dengan pentarbiyahan generasi muda, sama ada di universiti-universiti, di sekolah-sekolah, dan pembinaan PAS ini setelah runtuh untuk seketika selepas penyingkiran daripada Barisan Nasional, ianya telah membawa kepada kemenangan semula PAS di Kelantan pada tahun 1990. Jadi ini di antara sejarah jatuh bangunnya gerakan Islam di Malaysia, khususnya berkaitan dengan PAS dan kaitannya dengan pejuang-pejuang kemerdekaan, bahkan dengan akar umbi pembinaan budaya dan juga politik masyarakat Melayu daripada kesultanan Silam seperti Kesultanan Melaka. Ini di antara perkara yang dijelaskan secara bertahap di dalam buku ini tentang perkembangan gerakan Islam. Selain daripada itu, dijelaskan juga tentang bagaimana pendekatan yang diambil oleh PAS, khususnya tahaluf siyasi, dan juga pendekatan politik yang berasaskan kepada ijtihad. Walaupun para ulama di Timur Tengah, bahkan ulama-ulama yang ada di tanah air kita begitu kagum dengan istilah-istilah seperti fiqhul waqi' antaranya, seperti fiqhul awlawiyat, fiqhul muwazanas dan sebagainya. Ini istilah-istilah yang disuarakan, ditulis, diwar-warkan oleh para ulama, khususnya fuqaha yang ada di Timur Tengah. Mereka bercakap tentang perkara-perkara ataupun disebut sebagai perkembangan fiqh, di mana perkembangan fiqh ini hari ini mempunyai pelbagai pendekatan, sehinggalah kita menemui semua istilah-istilah itu, dan ada pihak-pihak yang begitu berminat dengan permainan ataupun bermain dengan istilah-istilah itu. Adapun PAS khususnya, sama ada sebelum penubuhan Majlis Syura Ulama ataupun selepas penubuhan Majlis Syura Ulama, PAS telah tidak hanya menyebut istilah, tetapi mempraktiskan, menjadikan istilah-istilah fiqh itu, fiqhul awlawiyat, fiqhul waqi' ini menjadi realiti, dipraktiskan. Khususnya dalam suasana masyarakat Malaysia yang begitu istimewa, unik, di mana kita ada kepelbagaian. Ada masyarakat kaum Cina, kaum India, maka PAS mengambil pendekatan politik berasaskan kepada ijtihad-ijtihad yang dibuat secara kolektif oleh Majlis Syura Ulama, sehinggalah membuahkan kepada tahaluf siyasi. Tahaluf siyasi ini ia bukan hanya bermula pada tahun 1999 dengan pembentukan Barisan Alternatif, tetapi ia telah bermula lebih awal. Bahkan pembentukan kerajaan campuran bersama dengan perikatan dan kemudiannya terbentuk Barisan Nasional itu adalah merupakan sebahagian daripada tahaluf siyasi. Kemudian pada tahun 86 ada usaha untuk mengadakan tahaluf siyasi bersama dengan NGO kaum Tionghoa, kaum Cina. Ini berlaku tahun 86 walaupun ada sejarah kegagalan dia, ada sebab-sebab faktor dia. Mengapa penubuhan CCC itu
yang sepatutnya membuahkan kepada suatu kerjasama yang lebih kuat dalam pilihan raya tahun 86 tetapi tidak berlaku. Itu ada sejarah dia. Kemudian PAS menubuhkan bersama-sama dengan semangat 46 Angkatan Perpaduan Ummah APU yang kemudiannya membawa kepada kemenangan PAS di Kelantan. Kemudian diikuti dengan penubuhan barisan alternatif bagi menghadapi pilihan raya tahun 1999 yang membawa pula kemenangan PAS di Terengganu. Jadi bila dilihat dari segi kejayaan dan pencapaian gerakan Islam PAS ini dalam konteks politik, kalau kita lihat ia menjadi guru kepada gerakan-gerakan Islam yang lain. Dari segi kejayaan PAS, terlibat dengan kerajaan, menguasai negeri, bahkan setelah menguasai Kelantan pada tahun 1990, sekarang ini sudah 2020, iaitu bermakna hampir 30 tahun. Bulan Oktober 2020 ini genaplah 30 tahun memerintah Kelantan. Okay. Ini di antara satu pencapaian yang cukup penting kepada PAS, walaupun hanya memerintah kerajaan negeri, tetapi antara gerakan Islam yang berjaya untuk bertahan. Kerana pada tahun 1990 ini, tahun 1990 ataupun awal 1990-an ini, beberapa gerakan Islam telah mencapai kemenangan. Antaranya FIS mencapai kemenangan di Algeria. Mujahidin mencapai kemenangan melalui cara mengangkat senjata. Tahun 1965, di Rafah mencapai kemenangan di Turki. Dan beberapa lagi kemenangan yang dicapai oleh gerakan Islam, tetapi kesemua gerakan Islam ini sama ada yang mencapai kemenangan melalui mengangkat senjata menentang penjajah Soviet Union di Afghanistan ataupun melalui demokrasi seperti yang berlaku di Turki dan juga di Algeria. Ia berakhir dengan rampasan kuasa, berakhir dengan manipulasi, berakhir dengan tipu muslihat kuasa-kuasa imperialis untuk menggagalkan mereka menjadi kerajaan. Sehinggalah runtuh kerajaan yang dipimpin oleh FIS di Algeria, berlaku kegawatan sehinggalah berlaku campur tangan tentera, bermula dengan rampasan kuasa oleh Taliban, kemudian diikuti dengan kemasukan tentera bersekutu di Afghanistan. Begitu juga dengan Parti Rafah, kemudiannya diharamkan, berlaku rampasan kuasa tentera. Almarhum Najmuddin Erbakan telah diharamkan berpolitik pada tahun 1996. Okay. Jadi kesemuanya ini berlaku dalam gerakan Islam di seluruh dunia. Tetapi Alhamdulillah PAS berjaya bertahan. Walaupun mengalami begitu banyak tekanan-tekanan dalam bentuk ugutan dan sebagainya, tetapi berjaya bertahan. Dan ini di antara rekod yang penting, di mana PAS menjadi guru politik kepada gerakan-gerakan Islam di tempat-tempat yang lain. Kemudian di dalam buku ini juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang mengelirukan pemimpin-pemimpin dunia, khususnya pemimpin-pemimpin gerakan Islam, mana ada kumpulan-kumpulan Islam yang dahulunya mereka ini berjuang Islam tetapi kemudiannya telah terpengaruh dengan gerakan-gerakan liberal. Ada tokoh-tokoh mereka yang terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan liberal. Ini juga adalah di antara perkara yang perlu dilihat dalam konteks sejarah perkembangan gerakan Islam di Malaysia. Supaya kita boleh
mengetahui bahawa wakil Malaysia, konteks dan situasi Malaysia ini berbeza. Di mana situasi Malaysia ini akar umbi yang kuat, adanya suatu jaminan perundangan, ialah perlembagaan sendiri yang mengangkat Islam, maka pendekatan untuk membawa Islam itu, ia hendaklah maju ke depan. Kita tidak boleh membandingkan Malaysia dengan negara-negara yang begitu kuat sekular dia. Seperti Turki. Kita mendahului Turki jauh dari segi pelaksanaan Islam. Kalau ada yang menyatakan bahawa Turki ini modern kepada politik Islam, sebenarnya kita lebih jauh ke depan dari segi model politik Islamnya. Ada yang begitu kagum dengan Turki yang mengatakan Turki tidak ada rasuah. Turki kurang dari segi rasuah. Perkara ini tak betul. Kerana kalau diukur dari segi indeks persepsi rasuah, Turki jauh di bawah Malaysia. Malaysia pada tahun 2017 kita berada di tangga ke-61. Turki di tangga 80, jauh di bawah Malaysia dari segi persepsi rasuah. Dari segi kemajuan Islam, kita jauh di depan Turki. Kita di antara pelopor kepada beberapa sistem kewangan Islam, sistem perbankan dan juga sistem takaful. Kita di antara pelopor dia. Kemudian ada yang menyatakan bahawa Turki lebih maju daripada Malaysia. Mereka ini keliru di antara saiz ekonomi dengan negara yang maju ataupun negara yang pendapatan per kapita yang tinggi. Sebenarnya dari segi pendapatan per kapita, Malaysia jauh mengatasi Turki. Walaupun dari segi saiz ekonomi Turki lebih besar kerana penduduk Turki 80 juta. Kita sekitar 30 juta. Jadi kalaulah kita mengambil kira ini, sebenarnya kita sudah maju ke depan. Dari segi Islam kita lebih terjamin. Kerana kita mempunyai kedudukan Islam itu ada dalam perlembagaan. Perkara ketiga yang ada dalam perlembagaan. Kita mempunyai pihak penguasa Islam yang menjaga Islam. Ada majlis fatwa dia. Setiap negeri ada majlis fatwa dia. Setiap negeri ada muftinya. Ada raja-raja yang menjaga Islam. Sebab kita sudah jauh ke depan. Tetapi apabila ada pihak yang mengatakan kita perlu mencontohi gerakan Islam Turki, sebenarnya kita berundur ke belakang. Sebab dari segi kemajuan Islam, perjuangan yang dilangsungkan oleh gerakan Islam, pengalaman politik yang ada di Malaysia ini telah menyebabkan kita mencapai kemajuan yang lebih ke hadapan berbanding dengan gerakan-gerakan Islam di tempat lain, tanpa menafikan aspek-aspek tertentu kita kekurangan. Seperti aspek penyusunan tarbiyah, mungkin kumpulan gerakan Islam yang lain lebih tersusun, lebih sistematik, tetapi kita sedang bergerak ke arah penyusunan yang lebih sistematik juga. Tetapi pengalaman kita terlibat dengan politik, dari segi kita berjaya untuk mempertahankan kerajaan. Hari ini Alhamdulillah gerakan Islam PAS, kita sudah berada dalam kerajaan. Ini adalah di antara pengalaman yang sangat besar yang perlu dipelajari oleh gerakan-gerakan Islam di tempat-tempat yang lain. Walaupun kitab yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini, ia ditulis sebelum berlakunya perubahan kerajaan pada tahun ini, baru-baru ini. Kemungkinan selepas ini akan ada lanjutan, sama ada saya cadangkan mungkin Tuan Guru boleh menulis edisi yang kedua ataupun second edition yang memasukkan pula tentang bagaimana kejayaan gerakan Islam sehingga mereka menjadi kerajaan dengan cara yang tidak menumpahkan darah, dengan cara yang berlaku dengan begitu
aman damai. Ini di antara input-input baru. Saya berpandangan kalaulah ada usaha untuk menulis semula oleh Tuan Guru Presiden, menulis semula edisi yang kedua dengan memasukkan perkembangan terbaru kepada gerakan Islam. Dan di masa yang sama, kita lihat mereka yang sebagaimana juga berlaku di tempat-tempat yang lain. Bukan hanya berlaku di Malaysia. Berlaku di tempat-tempat yang lain seperti di Mesir, seperti di Maghribi, Morocco, di mana ada kumpulan-kumpulan Islam yang dahulunya mereka itu iltizam dengan asas-asas prinsip-prinsip perjuangan gerakan Islam, tetapi sebagaimana yang berlaku pada tahun 1997 di Turki dan di tempat-tempat yang lain, di mana kumpulan-kumpulan Islam ini telah membawa suatu hala tuju yang baru. Mereka lebih suka dikenali dengan Muslim Demokrat. Mereka tidak lagi melihat perjuangan negara Islam itu suatu perjuangan yang perlu dicapai, tetapi mereka mula bercakap tentang demokrasi barat. Ini di antara perkara yang sedang berlaku juga di negara kita. Dan ia memerlukan kepada penjelasan. Mereka yang mahu mengetahui tentang gerakan Islam, khususnya mereka yang berada di luar negara yang mahu mengetahui apa berlaku dalam negara ini, mereka perlu juga mengetahui bahawa ada kelompok-kelompok kumpulan Islam ini yang kemudiannya telah membawa suatu pendekatan lain. Sebagaimana berlaku di tempat-tempat yang lain di sebelah Timur Tengah, bahkan juga di Indonesia dan sebagainya. Jadi secara kesimpulan dia, buku ini kita boleh lihat telah jelaskan benih-benih Islam yang muncul di rantau ini, rantau Melayu, sehinggalah kepada wujudnya gerakan Islam, pejuang-pejuang kemerdekaan selepas sahaja keruntuhan Khilafah Osmaniyah Turki, di mana rantau Melayu turut terkesan dengan keruntuhan itu. Berlakunya perjuangan untuk memerdekakan negara, kemudian diikuti dengan menghadapi awal kemerdekaan, sehinggalah akhirnya ditulis buku ini. Jika saya tidak silap, buku ini ditulis sekitar tahun 2014, jadi saya tak silap lah, ataupun 2015 ataupun sebagainya lah. Saya pernah nampak buku ini dalam muktamar di Kelantan. Jadi kemungkinan setakat buku ini ditulis, ia telah menjelaskan tentang bagaimanakah perkembangan gerakan Islam di Malaysia sehinggalah buku ini ditulis. Jadi saya melihat perlu untuk ambil satu lagi episod yang sangat penting yang berlaku lebih kurang 2 bulan yang lepas, itu apabila kumpulan Islam telah bersama-sama membentuk kerajaan Malaysia dalam suasana yang cukup harmoni, tidak berlaku pertumpahan darah, tidak berlaku himpunan besar-besaran, tetapi berlaku dengan cara yang cukup harmoni. Ini di antara kebijaksanaan pimpinan-pimpinan gerakan Islam yang ada dalam negara kita. Saya rasa itulah sedikit kupasan. Saya mohon maaf kerana buku Tuan Guru Presiden tu saya tertinggal di pejabat. Tak boleh nak pergi, tapi saya masih ingat beberapa konten yang ada dalam buku Presiden itu. Ketika mana saya telah mengupas buku ini kali pertama sewaktu muktamar di Kelantan. Jadi itu di antara intipati yang saya jelaskan tentang kandungan buku Mukhtasar Tarikh Al-Harakatil Islamiyah fi Malaysia yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.